Tabita Bantang, saya Hikmah Juni. Enam lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 6 kes kematian, 274 kes positif baru COVID-19 dan 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Hospital Tawau, 2 di Hospital Sempurna dan 2 kes di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kesemua pesakit itu berumur antara 54 hingga 68 tahun dan kebanyakan mereka mempunyai latar belakang penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Kematian yang dilaporkan hari ini membabitkan 3 lelaki dan 3 perempuan. Pertambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian yang dilaporkan di negara ini meningkat kepada 152. Untuk kes positif baru, daripada 354 kes baru di seluruh negara hari ini, 274 kes dilaporkan di Sabah dengan 1 kluster baru, iaitu kluster atap di Kota Kinabalu. Nur Hisham berkata, peningkatan kes di Sabah ini susulan lebih banyak saringan bersasar dijalankan di 7 daerah yang melaksana Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD). Sementara itu, 6 lokaliti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak dikenakan PKPD bermula 11 Oktober sehingga 24 Oktober melibatkan 35,643 penduduk. 6 lokaliti di Sempurna ialah Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji, Kampung Air, Kampung Selamat, Kampung Simunul dan Kampung Pinggir Bakau, manakala di Kunak ialah Kampung Pangkalan. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media perkembangan COVID-19 yang dijalankan melalui sesi Facebook Live susulan beliau masih dalam tempoh kuarantin. Katanya, kerajaan negeri akan mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk terjejas dan perkara ini akan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Sabah. Melihatkan kepada peningkatan kes COVID-19 di kawasan ini, sidang khas MKN hari ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di kedua-dua daerah tersebut yang melibatkan seramai 35,643 penduduk. Di Sempurna terdapat 6 lokaliti iaitu Kampung Bangau-Bangau dan kawasan sekitarnya, Kampung Panji, Kampung Air, Kampung Selamat, Kampung Simunul dan Kampung Pinggir Bakau. Manakala di Kunak melibatkan 1 lokaliti iaitu Kampung Pangkalan. Jadi 6 lokaliti yang dikenal pasti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak. 6 atau 7 lokaliti ini, 6 campur 1 ini dikenakan PKPD, iaitu diperketatkan. Dengan pelaksanaan perintah ini, penduduk mesti mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya ialah semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Dalam pada itu, kerajaan juga sudah menambah jumlah anggota dan aset keselamatan di pantai timur Sabah bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin dari negara jiran. Untuk itu, bermula 11 Oktober ini, beberapa tindakan baru diperkenalkan di kawasan pesisir pantai Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone, iaitu pergerakan bot-bot kecil dari pulau ke tanah besar akan dihadkan dari 6 pagi hingga 2 petang sahaja.
Manakala bagi bot nelayan berdaftar yang membawa ikan di kawasan perairan S-Zone hanya dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 6 petang di jeti yang dibenarkan. Bagaimanapun, kebenaran ini bergantung kepada permit yang dikeluarkan Ketua Polis Daerah yang terlibat. Sebarang aktiviti pertukaran dagangan dan perkapalan bagi semua kapal non-conventional ships NCS dari Indonesia dan Filipina adalah tidak dibenarkan di perairan S-Zone. 74 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah mengangkat sumpah tanpa kehadiran Ketua Menteri petang tadi. Seramai 74 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan ADUN dilantik mengangkat sumpah di hadapan Speaker Datuk Kazim M. Yahya di bangunan DUN Sabah, Kota Kinabalu petang tadi. Namun upacara angkat sumpah itu tidak dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Haji G yang juga ADUN Sulaman masih menjalani kuarantin kendiri sejak semalam kerana menjadi kontak rapat kepada pegawai yang dikesan positif COVID-19. Selain itu, terdapat 4 ADUN termasuk 2 ADUN dilantik tidak dapat menghadiri upacara berkenaan. Mereka adalah Datuk Jaujan Sambakong, Warisan, Sulabayan dan Manis Muka Muhammad Dara, Warisan, Bugaya. Manakala ADUN dilantik yang tidak hadir adalah Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee dan Datuk Amisah Yasin. Upacara angkat sumpah itu diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pilihan raya kecil Batu Sapi hanya boleh ditangguhkan jika diisytiharkan darurat. Pilihan raya kecil PRK Batu Sapi hanya boleh ditangguhkan jika kawasan yang terlibat diisytiharkan darurat oleh pihak berkuasa. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, tanpa pengisytiharan darurat, PRK tersebut perlu dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut perlembagaan. Katanya, mengikut perlembagaan, jika ada kekosongan kerusi dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah memaklumkan perkara itu, maka tugas SPR adalah untuk mengisi kekosongan itu dalam tempoh 60 hari seperti yang ditetapkan perlembagaan. Kemarin, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun memaklumkan surat pemberitahuan tentang kekosongan berkenaan telah diserahkan kepada SPR. Kekosongan tersebut wujud selepas penyandangnya, Datuk Liu Vui Kiong, meninggal dunia akibat jangkitan di paru-paru pada 2 Oktober lalu. Azhar berkata, SPR perlu mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari mengikut Perkara 54 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, disebabkan peningkatan jangkitan COVID-19 selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN Sabah baru-baru ini, ramai pihak mencadangkan agar PRK Batu Sapi ditangguhkan terlebih dahulu. Beberapa parti telah menyatakan hasrat untuk tidak bertanding, iaitu Barisan Nasional dan Parti Cinta Sabah bagi membendung jangkitan COVID-19. Sementara itu, mengulas tentang cadangan PRK Batu Sapi dibuat secara dalam talian, Abdul Ghani menolak perkara tersebut. Tambahnya, SPR akan bermesyuarat Selasa minggu depan untuk membuat ketetapan berhubung PRK Batu Sapi. Langkah waspada bagi menangani penularan virus itu terus dilakukan di Sabah. Semalam, Sabah mencatatkan 271 kes positif baru COVID-19. Sebagai langkah waspada, 150 penjajah di Tamu Nabawan menjalani ujian saringan COVID-19 semalam untuk menangani penularan virus itu di daerah berkenaan. Pegawai daerah Nabawan, Peter Jonu alias Peter J. Moinjil berkata, walaupun Nabawan dikategorikan sebagai zon hijau sebelum ini, namun langkah itu perlu dilakukan demi keselamatan masyarakat setempat. Katanya lagi, pensampelan berkenaan juga dilaksanakan bagi memastikan penjajah selamat dan terhindar daripada wabak itu untuk mengelak risiko
kerana penjajah berhadapan dengan orang ramai ketika berniaga. Di Kota Kinabalu, seramai 146 pegawai serta anggota polis diarahkan untuk menjalani kuarantin kendiri di rumah susulan terdapat ahli keluarga anggota polis yang disahkan positif COVID-19. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, kesemua mereka yang dikuarantin itu terdiri daripada 7 pegawai dan 136 anggota serta 3 kaki tangan awam. Katanya, kesemua anggota yang diarahkan untuk menjalani kuarantin kendiri itu bagaimanapun dalam keadaan baik dan akan diarahkan untuk bekerja semula sebaik tamat tempoh kuarantin. Beliau berkata demikian semasa meninjau sekatan jalan raya SJR di Jalan Politeknik Kota Kinabalu semalam. Mengulas lanjut, Habibi menasihatkan orang ramai untuk tidak panik dengan senarai lokaliti COVID-19 yang ditularkan sejak semalam berikutan tiada rekod yang serius di kawasan berkenaan. Katanya, kesemua kawasan yang disenaraikan itu dipilih agar pihak polis boleh memperketatkan lagi penugasan kerana terdapat beberapa individu yang dikesan positif COVID-19 di lokasi berkenaan. 3 kawasan utama termasuk Bandar Sierra, Kampung Kembirian serta skim penempatan Telipok dikesan sebagai tempat tumpuan orang ramai dan polis akan menjalankan penugasan serta kawalan pergerakan yang lebih ketat di sana. Konsapatan, saya Hikmah Juni.